ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الولي المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد صبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Dihormati Ketua Jabatan, Ketua Bahagian Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman, seterusnya warga Bandar Raya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merakamkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama hadir dalam mengikuti program memudahkan Al-Quran dan Tazkirah yang akan sama-sama kita hayati sebentar lagi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini semoga Allah akan merahmati kita sekalian, khususnya kepada warga Bandar Raya Johor Bahru di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan menyambung surah Ali Imran mulai ayat yang ke-30 yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman. Silakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه. والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. Aku berlindung dari syaitan yang direjam. Ingatlah hari kiamat yang padanya tiap-tiap seorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakannya sedia, iaitu dibentangkan kepadanya dalam surat-surat amalnya, dan demikian juga apa sahaja kejahatan yang telah dikerjakannya, iaitu ketika itu tiap-tiap orang yang bersalah ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalnya yang jahat itu. Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya, iaitu menyiksa kamu. Dan ingatlah juga Allah amat belas kasihan kepada hamba-hambanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. Katakanlah, yaitu wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Qul ati'u Allah war Rasul. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا
Katakanlah, wahai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Oleh itu, jika kamu berpaling iaitu menderhaka, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim Wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat, yaitu yang ada pada zaman mereka masing-masing. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Yaitu mereka kembang biak sebagai satu keturunan, yaitu zuriat yang setengahnya berasal dari setengahnya yang lain. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadamu semata-mata. Maka terimalah nazarku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Maka apabila ia melahirkannya, berkatalah ia, Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, sedang yang aku harap-harapkan ialah anak lelaki. Dan Allah memang mengetahui akan apa yang dilahirkannya itu.
Dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan anak perempuan, dan bahawasanya aku telah menamakannya Maryam, dan aku perlindungkan dia dengan peliharaanku. Demikian juga zuriat keturunannya dari godaan syaitan yang kena rejam, yang dikutuk dan disingkirkan. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Maka ia Maryam yang dinazarkan oleh ibunya diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik, dan dibesarkannya dengan didikan yang baik, serta diserahkan kepadanya untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati rezeki, iaitu buah-buahan yang luar biasa di sisinya. Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana engkau dapati buah-buah ini?" Maryam menjawab, "Ia dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak dikira." Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada fadil sahabat-sahabat saya yang bersama dengan saya di atas pentas ini. Saya hormati Puan Timbalan Setiausaha, Puan Yang Sina Haji Nazatul Shimah binti Muhammad, ketua-ketua jabatan, para pegawai dan seluruh ahli keluarga Majlis Bandar Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya saya bagi pihak Al-Fadhil Ustaz Fakhrul Razi bin Abu Bakar mohon maaf kerana tidak dapat hadir. Pagi tadi beliau bagi tahu tiba-tiba tak berapa sihat. Jangan fikir gambar lain kat depan lain. Tadi Haji Salih tanya juga dengan saya, Ustaz, bila nak jemput saya ceramah pula. Saya sekali Haji pun kata, betul juga saya boleh jadi panel kedua. Jadi next time insyaAllah kita buat forum Haji kan. Forum tajuk apa je? Tajuk bebas dia kata. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa kesempatan yang kita ada ini. Pertama kita bersyukur kepada Allah kerana Allah memberikan kita taufik dan juga hidayahnya untuk kita sama-sama memulakan pagi kita pada hari yang penuh barakah ini, yang merupakan hari diangkatkan amalan. Hari Khamis sebagai ulama menyebutkan hari diangkatnya buku amalan kita. Mudah-mudahan dengan permulaan yang baik pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk sentiasa berada dalam keadaan baik sehingga ke akhirnya, dan diangkat buku catatan amalan kita dalam keadaan baik insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada diri kita, seluruh manusia, bahawa sampai satu hari nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari tersebut akan berlakunya huru-hara, kesengsaraan, kedahsyatan dan sebagainya, yang mana pada hari tersebut akan diperhitung dan akan dikira segala apa yang telah kita lakukan ketika kita hidup. Ketika kita berjalan untuk menuju pada yang nama dia Yaumul Mahsyar, hari kebangkitan. Tentang kisah dan tentang si perjalanan manusia di akhir zaman sebelum ianya dimasukkan ke dalam syurga dan juga neraka, telah kita dikhabarkan dalam berbagai-bagai kitab dan para ahli ulama telah menyampaikan kita. Tinggal lagi bagaimana persediaan kita untuk bertempuh ataupun untuk kita menemui hari tersebut. Setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala keseluruhan makhluk, kemudian dibangkitkan semula, maka di sana ada beberapa kelompok, beberapa golongan yang biasa, yang beriman, dan juga mereka yang ingkar. Bila mereka dibangkitkan, mereka akan dihalau oleh satu kumpulan ataupun satu api yang sangat besar yang menghalau manusia daripada tempat pembaringan dia itu, untuk mereka ini menuju ke padang mahsyar. Padang mahsyar ni dia punya sifat dia berwarna putih. Padang mahsyar, menujunya manusia ke situ dalam keadaan tiga keadaan. Yang pertama, berjalan, dalam keadaan berjalan. Yang kedua, dalam keadaan menunggang. Allah berikan binatang tunggangan pada mereka. Yang ketiga, yang berjalan menggunakan muka. Macam mana berjalan menggunakan muka? Mereka yang berjalan dengan menunggang, ini orang yang beriman, orang-orang yang soleh, para waliullah, para anbiya dan sebagainya.
menuju kepada mahsyar dalam keadaan menunggang. Ada Allah sediakan binatang bagi diri mereka. Yang berjalan ini kebanyakan manusia atau kebanyakan orang-orang Islam. Kebanyakan manusia di kalangan mereka yang ada padanya syahadat. Jalan masing-masing. Yang berjalan menggunakan muka ni apa? Ini mereka yang ingkar. Mereka yang menyekutukan Allah. Mereka yang kafir. Jalan menggunakan muka dengan penuh azab. Sampai di sana, adakah akan terus diperhitung? Akan terus dihisap tak? Nak tunjuk kedahsyatan ni. Sebelum kita nak cerita apa patut kita buat selepas itu, selepas Allah menerangkan tentang hari diterima buku catatan amalan. Selama 40 tahun lebih kurang, kita menunggu saja beramai-ramai. Dan menunggu itu pun penuh dengan keadaan azab. Mereka yang tidak beriman seolah-olah matahari itu berada sejengkal daripada kepala mereka. Mereka yang beriman, mereka yang mengikut perintah Allah akan diberikan naungan di bawah arsy Allah sehingga mereka berasa tenang. Dan kerana kedahsyatan azab yang pedih belum lagi, dia dalam setiap perpindahan alam dia semakin azab. Siapa yang tak beriman semakin azab, semakin azab, semakin azab. Siapa yang beriman semakin rasa nikmat, semakin rasa nikmat, semakin rasa nikmat. Kalau seorang itu mati berada di alam kubur, mereka yang tak beriman pun rasa azab. Mereka yang beriman sudah merasa nikmat. Di pada mahsyar semakin azablah mereka. Menuju kepada hisab semakin azablah mereka. Mana setiap perpindahan itu semakin dahsyat yang Allah akan berikan kepada mereka, sama ada nikmat ataupun azab. Sampai saja selama 40 tahun manusia dalam keadaan huru-hara, menunggu apa perlu dibuat dalam keadaan penuh azab, dalam keadaan telanjang, melainkan mereka yang beriman. Kemudian mereka ini manusia kan masing-masing mula untuk mencari para nabi dan rasul untuk membantu mereka. Siapa yang bantu manusia untuk cari para nabi dan rasul ni? Siapa? Itu para alim ulama. Kerana mereka adalah pewaris para nabi dan mereka mengenali para nabi dan rasul. Sebab tu kita jangan menjauhkan diri dengan para alim ulama. Kita jangan menghina para alim ulama. Kerana nanti di padang mahsyar, bukan setakat di dunia, bahkan di hari akhirat pun mereka masih lagi membantu manusia untuk menuju kepada para nabi dan rasul. Dia pun beramai-ramai. Dalam kisah yang kita selalu dengar, ini menunjukkan kebodohan dan kehinaan manusia ketika itu. Kita dah diberitahu dan dimaklum siapa yang akan berikan syafaat kubra pada hari kiamat, iaitu Nabi SAW. Semua maklum perkara itu sejak daripada dahulu, kitab-kitab terdahulu sehingga ke akhir zaman. Yang hanya boleh memberikan syafaat yang Allah berikan istimewa, iaitu Nabi SAW. Ya, Nabi SAW, setiap para Nabi dan Rasul dia ada satu doa yang power, yang sangat mustajab. Dan seluruh para Nabi dan Rasul telah menggunakan kuasa itu, telah menggunakan doa tersebut untuk umatnya ketika berada di atas muka bumi, kecuali Nabi SAW. Nabi SAW dia tahu pada waktu bila sebenarnya sangat berguna power tersebut, kuasa tersebut. Sedangkan para sahabat dalam banyak siri peperangan dan sebagainya selalu minta dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau ada satu doa yang sangat mustajab, berdoalah kepada Allah atas kemenangan ke atas diri kita ni. Tapi Nabi tahan. Sampai di hari akhirat kelak, satu-satunya kebodohan manusia ni, iaitu mereka dah tahu Nabi SAW sahaja yang akan berikan syafaat, tapi mereka tetap berhege-hege mencari Nabi yang lain dahulu. Kita dah tahu jalan singkat untuk selamat. Kita dah tahu kita ni sakit, yang boleh menyelamatkan kita doktor, dia saja yang ada ubat yang boleh rawat. Tetapi kita pergi kedai lain. Sakit, kita pergi bengkel kereta, tanya bengkel kereta ada ubat tak? Memang nak kena letup orang sepanah. Tentu. Kita pergi kedai
Makan, nak ubat tak dapat. Bodoh tak? Bodoh nama. Jadi apa kata ulama? Manusia pergi menuju kepada Nabi Adam, tanya boleh beri bantuan tak? Syafaat. Tak boleh. Kita dah tahu perkara tak boleh. Tapi nanti di hari akhirat kelak, Allah tunjukkan kehinaan manusia ketika itu. Memang mereka akan buat perkara itu. Kemudian berpindah kepada Nabi yang seterusnya. Tuan-tuan, berpindah kepada Nabi yang kedua bukan dalam tempoh masa yang sekejap. Sebagaimana menyatakan selama 1000 tahun nak pergi menuju ke Nabi yang kedua. Dah dalam keadaan azab. 1000 tahun nak menuju Nabi yang kedua untuk meminta pertolongan. Kemudian menuju ke Nabi ketiga. Pergilah Nabi Musa, Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Ibrahim, dan akhirnya menuju kepada Nabi Isa. Menuju ke Nabi Isa, dan di sanalah Nabi Isa maklumkan bahawa yang akan boleh untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia ketika itu adalah Rasulullah. Rasulullah SAW punya sayang khususnya kepada umat. Pernah sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di hari akhirat kelak di padang mahsyar, ramai manusia ni tak terbilang kira dia. Macam mana kamu nak kenal umat kamu ni? Kamu nak seru macam mana kamu nak kenal, nak panggil? Kerana terlalu ramai manusia. Apa kata Nabi SAW? Aku kenal mereka melalui cahaya yang terpancar daripada anggota wuduk mereka. Cahaya yang terpancar pada anggota wuduk. Muka, kepala, tangan, kaki. Kemudian Nabi menganjurkan supaya siapa yang mampu melebihkan basuhan, maka lebihkan. Mudah-mudahan dengan lebihnya cahaya, maka lebih mudah untuk Nabi melihat kita, dan lebih cepat untuk kita bertemu dengan Rasulullah ketika itu. Jadi maknanya apa? Orang yang berwuduk biasanya orang yang bersolat. Orang yang tak solat biasanya orang yang tak wuduk. Jadi itu kebimbangan, kedahsyatan pada hari kiamat. Nabi SAW walaupun ada di kalangan manusia ini umat dia yang mengingkari atau menjauhkan diri daripadanya, maka dia tetap sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bawah arasy-Nya untuk memohon syafaat. Dan ketika itulah akan diperhitungkan segala amalan kita. Kenapa kata ulama? Kenapa manusia ketika itu dah tahu Nabi SAW yang boleh memberikan syafaat, tetapi manusia masih lagi untuk mencari Nabi yang lain? Sebagai ulama mengatakan, apa sebabnya? Adalah kerana manusia itu tersangatlah malu dengan Rasulullah. Kerana ketika hidup di atas muka bumi tak nak ikut apa yang Rasulullah sampaikan. Engkar, memperlekeh, menghina bahkan atas Nabi SAW. Nanti di hari akhirat kelak, manusia berasa malu untuk bertemu dengan Rasulullah. Malu nak direct terus berjumpa minta tolong. Sebab tu kita minta Nabi lain dulu. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila saja nak diperhitung amalan, nak diberikan buku catatan amalan, bagaimana ada keadaan? Ada 3 keadaan Allah rakamkan dalam Al-Quran. Jadi kita nak duduk pada kelompok yang mana? Nak ditimbang ni, nak ditimbang. Allah berikan. Yang pertama, mereka yang dapat daripada tangan kanan, Ashabul Yamin, orang beriman. Ada mereka yang dapat daripada tangan kiri. Dan yang lebih dahsyat, ada yang dapat daripada belakang. Dapat daripada belakang ni macam mana? Cara ulama beritahu, bukan dia toleh belakang dia ambil gitu, bukan. Orang yang dapat daripada belakang ni, mereka dia ambil macam mana kitab tu. Dia tangan dia ni, dia masukkan ke dalam leher dia, menembusi belakang, ambil begitu. Buku catatan amalan. Dia orang ingkar. Kesudahan dia mereka itu di dalam neraka Allah. Sebab itu dalam ayat yang seterusnya, untuk menjadikan kita ini mudah-mudahan menjadi golongan yang menerima buku catatan amalan dari itu pada tangan kanan, maka antara apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu ikut cinta dan ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Kalau kita cintakan Allah, Nabi kata ikut aku. Cinta aku, ikut aku, Allah akan ampunkan. Kamu selamat nanti di hari akhirat. Ikut Nabi SAW. Sebab itu kita dalam keadaan zaman yang penuh fitnah ni, maka dekatkanlah diri kita pada tempat-tempat yang boleh menyelamatkan kita di hari akhirat. Berkawanlah kita, bersahabatlah kita dengan mereka yang boleh mendekatkan kita dengan akhirat. Duduk bersama mereka yang mengingati Allah. InsyaAllah kita walaupun dalam keadaan jahil, dalam keadaan penuh dosa, bila kita bersama dengan mereka, di sana adanya barakah dan rahmat. Dan antara perkara yang perlu kita jaga iaitu solat. Seteruk mana pun diri kamu, sejahat mana pun diri kamu, kalau kamu meninggalkan solat, maka dia akan menjadikan kamu melampaui batas. Dan sekiranya sejahat mana sekalipun kamu solat, maka kejahatan dan keburukan itu akan membatasi kamu, dan kamu tidak akan melampau. Kadang-kadang ada mungkin ahli keluarga, anak kita dan sebagainya, yang banyak kali kita dah kita dah minta dia hentikan ataupun jangan buat perkara demikian, nakal dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang dengar, ada yang lambat sikit nak dengar. Kalaupun mereka degil, kita boleh pesan satu je. Kalau ia meneruskan akan kesilapan dan perkara yang nakal tersebut, pesan kat dia jangan tinggal solat. Itu je. Kamu nak buat apa, tapi jangan tinggal solat, kerana solat itu akan membatasi apa yang kamu lakukan, sehingga dia tidak akan menjadi melampau, dan perkara itu akan sedikit demi sedikit akan membawa kepada jalan kebaikan. Kemudian Nabi SAW sebut, sebab tu kita kata dalam hadis Nabi SAW, adibu auladakum ala salasin besar, didiklah anak kamu atas 3 perkara. Ibu-ibu, ayah-ayah, didiklah anak kamu atas 3 perkara. Yang pertama apa? Hubbi nabiyakum, cinta kepada Nabi. Dekatkan mereka dengan majlis-majlis yang mengenalkan diri mereka itu kepada Rasulullah. Dekatkan mereka dengan majlis-majlis yang ada padanya membaca-baca hadis. Kemudian yang kedua, hubbi ahli bait, cinta kepada ahli keluarga Nabi. Mereka yang sentiasa bersusah payah mengorbankan segala apa yang mereka ada untuk mendukung risalah Nabi. Kenal diri mereka, baca kisah mereka, supaya kita dapat menjaga agama yang dah ada dalam diri kita. Sekarang kita tengok zaman yang penuh fitnah, yang dah ada agama dalam diri mereka tapi sanggup untuk menggadaikan, memperlekeh, menghina, dan tidak ada berasa malu atas keaiban dan keburukan tersebut, bahkan mendedahkan tentang manusia. Ini sebab fitnah. Jadi kita patut bimbang, kita tak nak perkara itu ada dalam diri ahli keluarga kita khusus. Jadi dekatkanlah mereka dengan Rasulullah. Kemudian wa qiraatil Quran, dan bacalah Al-Quran, belajar Al-Quran. Fa inna hamalatal Quran fi zilillah. Siapa yang ada Al-Quran dalam diri dia, tak semata mesti hafiz 10, 30 juzuk, tidak. Maknanya dia bawa akhlak Al-Quran tu, dia selalu baca. Maka di hari akhirat kelak dia akan duduk di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, yang tiada naungan ketika itu melainkan naungan Allah. Bahkan bersama siapa? Bersama para aulia dan bersama dengan orang-orang yang terpilih. 3 perkara kita jaga. Dan kemudian daripada ayat yang seterusnya, Allah menggambarkan bagaimana ciri-ciri keluarga-keluarga orang-orang yang soleh di sisi Allah yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Para Nabi, cerita-cerita mereka dan akhlak-akhlak yang mereka bawa. Dan akhlak itu disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Antaranya keluarga Ali Imran, anaknya yang bernama Maryam. Tuan-tuan, khususnya bagi wanita, bacalah tentang 4 wanita ini untuk kita ambil motivasi, yang merupakan 4 penghulu syurga bagi wanita. Nabi sebut lelaki yang mulia ataupun lelaki yang kumpulan penghulu syurga yang mulia di kalangan lelaki sangatlah ramai di dalam syurga. Adapun bagi perempuan ada 4 orang ni penghulu syurga bagi wanita. Ketua bagi wanita di dalam syurga. Siapa dia? Yang pertama, Sayyidatina Asia. Sayyidatina Asia siapa? Sayyidatina Asia
Imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun. Baca kisah dia, bagaimana dia mempertahankan iman bersama suami dia, raja. Bagaimana dia mendukung dakwah anak angkat, iaitu Nabi Musa. Kemudian yang kedua, iaitu Maryam, Sayyidatina Maryam. Penuh ujian, penuh cabaran, dihina, difitnah dan sebagainya. Dan bagaimana dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, iaitu Sayyidatina Khadijah. Bahkan antara empat ni, Nabi menyebut ini antara yang penghulu nombor satu, Sayyidatina Khadijah. Bagaimana dia sanggup untuk mengorbankan segala kekayaan, nama dia diberikan untuk infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup untuk jadi miskin supaya Nabi SAW dapat peluang untuk terus berdakwah. Sebab tu kita kalau boleh paling-paling seorang perempuan, saya sekala tu suruh suami pergi masjid. Abang, pergilah masjid, tak kisah anak saya jaga, pergi dengar kuliah, pergi semayang dengan Pak Imam, pergi pesan-pesan, gosok-gosok sikit. Bang, malam ni pergi masjid, jangan lupa maghrib. Pergi malam Jumaat, pergi malam ni ada baca Yasin, pergilah. Bawalah rahmat masjid ke dalam rumah kita ni. Sebab apa rumah tak ada rahmat? Berlaku macam belah. Sebab rahmat masjid tak bawa ke dalam. Rahmat rumah Allah tu tak bawa dalam rumah. Jadi bawa. Ayolah, apatah lagi laki-laki. Jadi itu mengenai Sayyidatina Khadijah. Dan yang ketiga siapa? Sayyidatina Fatimah. Sebagai anak dan juga sebagai yang mendukung dakwah ataupun perjuangan suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidatina empat orang. Kemudian ketika itu Sayyidatina Aisyah ada. Tunggu juga kalau nama dia ada disebut. Nabi perasan isterinya yang seorang tu, Sayyidatina Aisyah. Kerana nak menjaga hati Sayyidatina Aisyah, Nabi sebut wa fadli Aisyah. Dan kelebihan Aisyah, asalnya 4 orang ni Nabi sebut, tapi sebab Sayyidatina Aisyah ada, dan Nabi sebut, dan kelebihan Sayyidatina Aisyah adalah seperti satu jenis makanan. Ada satu makanan orang Arab yang special. Dia roti, dalamnya ada daging, berbagai lah isi-isi dalam tu. Seperti makanan itu di dalam satu hidangan. Kelebihan Sayyidatina Aisyah pada seluruh wanita atau seluruh manusia adalah seperti makanan itu di dalam satu hidangan yang banyak. Maksudnya apa? Orang kalau nampak makanan tu ada dalam dulang, orang akan menuju tu dulu. Yang lain orang tinggalkan dulu. Kelebihan Sayyidatina Aisyah. Jadi suka. Ini antara kita kata akhlak Nabi dengan isteri. Sentiasa dia menjaga hati. Sebab tu ambillah peluang untuk membaca kisah-kisah mereka. Mudah-mudahan kita dapat motivasi dan kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kita melaksanakan sunnah Rasulullah. Dan mudah-mudahan di hari akhirat kelak kita dapat bersama dengan Rasulullah, duduk di kalangan mereka yang selamat dan menerima buku catatan amalan dengan tangan kanan, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga Allah tanpa hisab, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu taala, setakat tu saja. Pukul saya pun mula pukul 9 katanya di awal kan. Apa yang itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang silap itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita sepanjang kita berada dalam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha wa amali la turfa' wa du'a'i la yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.